bahawa Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam ahli sunnah wal jamaah. وهو كان من جملة الذين يردون على المجسمة. Dan Imam Ahmad bin Hanbal merupakan di antara imam yang menjatuhkan hujjah kepada golongan Mujassimah. وله عبارة يقول فيها: من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. Dan Imam Ahmad pernah menyatakan, barang siapa yang mendakwa Allah itu jisim, tapi jisim Allah ni, Allah itu jisim tak serupa dengan jisim-jisim, maka dia tetap dihukum sebagai kafir. وأحمد بن حنبل أول قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال أحمد بن حنبل: أي جاءت قدرته. Dan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang mentakwilkan firman Allah Ta'ala, wajaa rabbuka, dan telah datang Tuhan. Maknanya di sini bukan Allah Ta'ala datang, kata Imam Ahmad, maknanya kesan daripada kudrah Allah Ta'ala. وجاء ربك لم يقل أحمد الله يتحرك، قال وجاءت قدرته. Imam Ahmad من آثار قدرته. Imam Ahmad tidak menyatakan dalam firman Allah Ta'ala wajaa rabbuka, telah datang Tuhanmu itu. Imam Ahmad tidak pernah menyebut Allah Ta'ala itu bergerak datang macam itu, tidak. Tapi dia mentakwil ayat itu, ayat itu, iaitu dia menyatakan maknanya telah datang kesan-kesan daripada kudrah Allah Azza wa Jalla. هذا تأويل. Dan ini adalah takwil. Imam Ahmad sendiri mentakwilkan ayat. هذا رواه الحافظ البيهقي في كتاب مناقب أحمد، ثم قال: هذا إسناد لا غبار عليه. Di perkara ini telah diriwayatkan الحافظ البيهقي Imam Hafiz al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Imam Ahmad, dan menyatakan bahawa sanad ini tidak ada celaan, tidak ada kekalutan padanya. ونقله كذلك عن البيهقي ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. Begitu juga Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah menukilkan kenyataan Imam Baihaqi tersebut. أهل السنة والجماعة كلهم يؤولون الآيات المتشابهات. Ahli sunnah wal jamaah semuanya mentakwilkan ayat mutasyabihat. إما تأويل إجمالي أو تأويل تفصيلي. Sama ada mereka mentakwilkan secara ijmal ataupun takwil tafsili. ابن عباس أول وهو من الصحابة. Imam Ibnu Abbas di kalangan para sahabat sendiri mentakwilkan ayat mutasyabihat ini. مجاهد من التابعين أول. Begitu juga Imam Mujahid di kalangan para tabi'in mentakwilkan ayat mutasyabihat. الإمام البخاري في كتابه الصحيح أول. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih al-Bukhari mentakwilkan. الإمام أحمد بن حنبل أول. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal mentakwilkan ayat mutasyabihat. لو فتحنا كتاب البخاري في تفسير سورة القصص نجد هناك ما قاله البخاري: كل شيء هالك إلا وجهه. قال البخاري: إلا ملكه. Kalau kita buka kitab Imam al-Bukhari dalam bab qisas, mentafsirkan surah Al-Qasas, mentafsirkan surah Al-Qasas, kata Imam al-Bukhari pada firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya. Makna wajah ni bukan wajah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada wajah, tapi kata Imam Bukhari dia mentakwilkan maknanya adalah kecuali kerajaannya. Kerajaannya itu kesultanannya. الملك بضم الميم السلطان. فهذا ما عليه السلف الصالح. Dan inilah yang dipegang oleh ulama salafus salih. وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يأتي بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه على عينه ثم يغمسه في الماء ثم يشرب منه. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dia ada rambut Rasulullah. Dia ada rambut Rasulullah. Apa dia buat dengan rambut Rasulullah? Imam Ahmad ni dia akan meletakkan di matanya. Kalau mata dia sakit, dia letak pada matanya. Abdullah bin Ahmad qala ra'aitu abi yaf'al hadha. Anak Imam Ahmad bernama Abdullah bin Ahmad, dia kata aku melihat bapa aku ambil berkat daripada rambut Nabi itu. هذا موجود في عدة كتب منها كتاب مناقب أحمد لابن الجوزي. Ini tertera dalam banyak kitab peristiwa ini, seperti mana dalam kitab Manaqibul Ahmad oleh Ibnu Jauzi.
وسير أعلام النبلاء للذهبي. Begitu juga dalam kitab Siyar A'lam Nubala oleh Az-Zahabi. وفي كتاب العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد. Begitu juga tertera dalam kitab Ilal di Ma'rifatul Rijal berkaitan dengan Imam Ahmad. Abdullah bin Ahmad sa'alahu qala sa'altu abi. Anak Imam Ahmad namanya Abdullah bin Ahmad. Dia kata, aku bertanya kepada bapa aku, ma hukm ar-rajul yamassu mimbar an-nabiy wa qabr an-nabiy. Dia bertanya kepada ayah dia Imam Ahmad. Dia kata, apa hukum dari segi syarak ni? Seorang itu dia sentuh mimbar Nabi, tempat mimbar Nabi itu, dan dia mengambil berkat daripada dia. Faqala Ahmad in kana lit-tabarruk fala ba'sa. Imam Ahmad kata, dia jawab dia kepada fatwa, dia kata kalau sentuh mimbar Nabi itu dengan tujuan untuk tabarruk, untuk ambil berkat, maka ianya diharuskan. Ahmad bin Hanbal misal Syafi'i, syaikhuhu Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dia macam kita lah, macam imam kita Imam Syafi'i. Bahkan gurunya adalah Imam Syafi'i. Wa Malik wa Ahmad kullu haula ala nafs al-i'tiqad. Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah semuanya dalam akidah yang sama. Al-Wahabiyyah tantasib ila Ahmad zuran. Wahabi dia mengaku dia bermadhab Hambali secara dusta dan tipu belaka. هلا الذي ذكرناه نحن عن أحمد هل توافق عليه الوهابية؟ Yang kita sebut tadi Imam Ahmad mengharuskan tabarruk, ambil berkat daripada mimbar tadi. Adakah Wahabi setuju dengan ini? قال العلماء اثنان من السلف رجلان من الصالحين من السلف ابتليا بأتباعهم. Syekh menyatakan, para ulama menyebut, perkataan ini cantik tuan-tuan. Ulama menyatakan bahawa dua orang di kalangan para ulama yang telah ditimpa bala ujian daripada Allah Ta'ala akan pengikut-pengikut mereka. Ja'far as-Sadiq wa Ahmad bin Hanbal. Pertamanya Imam Ja'far as-Sadiq, keduanya Imam Ahmad bin Hanbal. هؤلاء أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة. Kedua-duanya Imam Ja'far as-Sadiq dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, kedua-duanya adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. أما الجواب على السؤال الثاني عن الإمام الأشعري، الإمام أبو الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة. Manakala tentang Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Hasan al-Ash'ari merupakan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. وهو رأس من رؤوس العلماء الذين ردوا على المشبهة المجسمة. Dan Imam Abu Hasan al-Ash'ari merupakan di antara tokoh yang menolak fahaman golongan mujassimah musyabbihah tersebut. Lahu kitab ismuhu An-Nawadir. Imam Abu Hasan al-Ash'ari dia ada satu kitab namanya An-Nawadir. Qala fihi man qala aw i'taqada anna Allah jismun fahuwa kafirun ghayru 'arifin bi rabbih. Imam Abu Hasan al-Ash'ari menyatakan dalam kitabnya An-Nawadir, barang siapa yang mempercayai Allah Ta'ala itu jisim, maka dia tak kenal Tuhan dan dia terkeluar daripada Islam. Yunazzih Allah 'an al-makan wa 'an al-jism wa 'an al-jihad. Imam Abu Hasan al-Ash'ari mensucikan Allah Ta'ala, menyatakan Allah Ta'ala ini tidak mempunyai tempat dan tidak mempunyai arah dan sebagainya. Kasairi ulama ahli sunnah. Seperti ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain. Lakin lahu kitab ismuhu al-Ibana. Tapi Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini dia ada satu kitab namanya Kitab Al-Ibanah. هذا الكتاب لعب فيه المشبهة أدخلوا فيه ما ليس منه. Kitab ini memang karangan Imam Abu Hasan al-Ash'ari, tapi kitab ini golongan mujassimah yang menjisikan Allah ini, mereka telah mengubah beberapa perkataan di dalamnya. بسبب شهرة الإمام أبي الحسن وأنه مشهور في العالم الإسلامي لعبوا بكتابه هذا حتى يقال هو مثله. Apabila Imam Abu Hasan al-Ash'ari merupakan tokoh ulama yang terkenal, maka apa Wahabi buat tuan-tuan? Golongan mujassimah ni mengubah yang terdapat, isi kandung yang terdapat dalam kitab Al-Ibanah. فألف الحافظ ابن عساكر هذا أكبر حافظ من حفاظ الحديث في الشام في عصره. Dan kemudian Imam Ibn Asakir mengarang satu kitab yang mana Imam Ibn Asakir ini merupakan ulama yang hebat di kalangan para hufaz. Al-Hafiz Abu Qasim Ibn Asakir عنده كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري. Dia ni Ibn Asakir, dia ada kitab yang berjudul penjelasan
bagi orang yang berdusta ke atas Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. ذكر فيه الثابت من كلام الأشعري في كتاب الإبانة والذي هو غير ثابت لم يذكر. Jadi dalam kitab tersebut dia menyebutkan sesuatu yang sabit, yang betul. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan dalam kitab Al-Ibanah. Yang tidak sabit, yang tidak betul, maka dia tidak menyatakan dalam kitab tersebut. فالحجة دائما مع أهل السنة والجماعة ليست مع الوهابيين. Jadi hujah sentiasa bersama dengan ahli sunnah wal jamaah dan bukan di kalangan fahaman al-wahhab. Jelas? Faham? Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Sekarang ni kerana sesi untuk Ustaz Zamihan ada keuzuran dia tidak dapat datang. Jadi kita akan meningkatkan seminar ini, dan selepas ini Syekh akan memberi sedikit tausiah dan juga akan mengijazahkan kita zikir-zikir tertentu. Kita terima apa yang diberi, dan selepas itu kita akan tutup majlis dengan doa, dan selepas itu kita solat zuhur berjemaah di atas di surau, dan kemudian lepas ada jamuan makan. Jadi harap tuan-tuan dan puan selepas solat nanti ada makan. Jadi kita sabar sekejap ya, boleh kan? Sebab kita jarang jumpa dengan Syekh ni. Okey, sebelum kita keluar daripada dewan, supaya kita akan bergambar bersama-sama di dalam dewan ini, insya-Allah. Okey, jadi soalan yang banyak ni saya nak kira dulu bilangan dia berapa. Ada lebih daripada 80 soalan belum dijawab. Jadi tuan-tuan kalau jawab 80 ni tuan-tuan, kita duduk tidur di sini, bermalam buat kemah di sini. Jadi insya-Allah pada masa mendatang dan kita akan jawab melalui SMS. Kita akan jawab melalui SMS. Saya akan tanya Syekh dan Syekh akan jawab. Saya akan terjemahkan insya-Allah. Jadi di akhir ini kita tutup sesi soal jawab, dan kita minta kepada Syekh pertama sekali untuk memberi nasihat terakhirlah